Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang ni pukul 4.45 petang. Sis nak hari tu sis dah buat cerita hantu ketuk-ketuk kan. Jadinya nak sambung lah kan di pengakhiran video. Sis ada ceritakan sambungan rumah kami dengan awan kenit kan. Kami duduk serumah dengan awan kenit. Apa dia awan kenit? Okey, macam ni kisah dia. Yang kami duduk sekarang ni rumah estate. Kami dah duduk sini hampir 3 tahun kan. Start daripada 2017 sampai sekarang. Jadinya mula-mula suami sis yang duduk dulu di sini. Dia datang dulu dalam bulan 7 2017. Dia datang dulu sebab sis masih lagi di Taiping. Sis cakap dengan suami, awak datang dulu, nanti hujung tahun lepas anak-anak habis sekolah baru sis duduk sini. Tapi tiap-tiap minggu memang sis akan datang sinilah, berulang Taiping ke Teluk Intan kan. Duduk dalam 3 hari lah, yelah. Okey, macam ni kisahnya. Rumah ni sebenarnya sebelum kami duduk, rumah ni memang dah lama lah. Biasalah rumah estate kan. Rumah ni lebih kurang dalam tahun 1940 tak silap. Bukan 1978 ataupun 1980. Macam tu lah rumah ni. Ataupun tapi yang difahamkan, suami kata rumah ni lagi lama, lebih lama lagi pada tu sebab rumah ni dah dibaik pulih. Kemudian dia letak tarikh tu lain lah kan. Okey. Sebelum kami duduk rumah sini 3 tahun kosong rumah sini 3 tahun kosong. Jadi lepas 3 tahun kosong kami duduk sini. Hero tu nak masuk, sibuk je nak mengacau. Sis kunci pintu tak bagi dia masuk. Sekejap ada je dia mengacau. Okey. Nak jadi tengah cerita, bulan 7 2017 suami sis datang sini, duduk sini. Jadi biasalah orang lelaki kan, dia selalu tidur lewat malam 2-3 pagi. Kadang-kadang kerja office tak habis, buat balik rumah, buat dekat rumah 2-3 pagi lah baru tidur. Biasalah kan orang lelaki. Okey, benda ni dia mengusik je, dia tak buat apa pun, dia mengusik. Dia cuma nak kata toyol tak toyol, tapi nak kata awan kenit tak tahulah. Tapi dia keadaan dia, telinga dia panjang sikit. Tapi bukan toyol. Kalau toyol dia warna hijau kan. Yang ni bukan toyol. Dia besar, dia lebih kurang dalam budak umur 4 ke 5 tahun. Tiap-tiap malam start daripada pukul 2-3 pagi dia akan berlari-lari lah di ruang tamu, di ruang makan, di rumah lah, di keliling dalam rumah kami lah kan. Tak tahulah dia nak apa, dia saja nak mengusik ke, nak cari makan ke, tak tahu. Tapi suami cakap dia cari makan. Wallahu alam kan. Tapi sebab suami sis boleh nampak, jadinya dia pun buat tak heran lah, sebab benda tu taklah menakutkan sangat. Yalah, budak-budak kan kita anggap mainan je, lantak engkau lah. Jadi kau tak kacau aku. Dia tak kacau, dia cuma berlari-lari sahaja di dalam rumah kan. Okey, lepas tu nak jadikan cerita tahun lepas kot tak silap, dia bawa geng pula. Mula-mula dia seekor saja. Kemudian suami kata sekarang ni dah ada 3 ekor dah. Bermakna dia jemput kawan dia datang kat rumah ni 3 ekor. Berlari lah dia dalam rumah tu. Sis pun pernah juga kena kacau. Walaupun sis tak nampak, tapi dia bagi bunyi tau. Pernah lah masa tu baru duduk. Okey, masa tu anak-anak pun yang perempuan, anak dara perempuan yang sulung umur 20 tahun. Dia pergi, masa tu dia umur 18 kot. Dia pergi belajar di UTM, duduk di sana. Nombor 2, dia belajar di KV, duduk di asrama kan. Kemudian Hero tu di sekolah petang, kafa. Suami pun tak balik kerja lagi hari tu, masa tu pukul 5 petang. Sis pun tengah makan tak silap. Tengah makan. Ini meja makan.
Okey, tengah makan ni, belakang ni sis punya bilik store, betul-betul belakang sis bilik store. Tak silap sis tengah makan masa tu. Makan petang kan. Okey, tengah-tengah makan tu kan, dengar bunyi orang baling guli dalam bilik store. Memang betul-betul dalam bilik store. Kan, heranlah pula. Siapa pula yang tengah-tengah makan? Siapa pula yang main guli dengar bunyi tik, dia baling tik 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 tik. Lepas tu sis kata, siapa pula yang main guli belakang store aku ni? Dalam store, bukan belakang store, dalam store kat belakang sis kan. Pintu store tutup. Okey, lepas tu saya pun makan. Tak kau lah, aku tak kacau kau. Makan. Lepas tu bunyi lagi guli jatuh, baling. Dia macam ambil guli, macam lepas macam tu tik tik tik. Dia bunyi tu tik tik kan. Kali kedua seram dah lah pula kan. Walaupun siang, seram juga sebab seorang-seorang kan. Kemudian sis pun bangun, angkat pinggan, pergi dapur, basuh tangan, duduk depan pintu rumah, pintu depan rumah lah, takut. Risaulah pula kan, benda-benda tu. Kita bukannya pandai sangat pun kan. Kita bukannya golongan yang cerdik pandai bab misteri ni, mistik ni kan. Jadi sis pun duduk bersila kat pintu depan rumah tu. Apa-apa hal senang aku nak cabut lari. Kan? Lepas tu tunggu sampai suami balik. Mojol lah masa tu dah pukul 5 dah kan. Budak kafar balik 5.45. Jadi hampir sejam jugalah duduk dekat bersila depan pintu rumah tu. Kemudian dalam pukul 5.45 suami balik dengan hero tu lah. Dia tanya, apa pasal awak duduk depan pintu ni? Saya kata, bang, ada orang tak tahulah main biji guli dalam bilik store tu kan. Dah 2 kali dia musik biji guli tu kan. Lepas tu kata, awak ni merepek lah siang-siang hari ni. Betul, mana ada budak-budak dalam rumah ni lagi kan. Seorang je kan. Dia saja kan. Betul cakap ni, mana ada siapa-siapa lagi datang dalam rumah ni. Kucing pun tak ada. Rumah ni memang tak ada kucing. Saya tak suka bela kucing. Kemudian cakap, jom cuba awak pergi tengok sikit apa benda. Betul-betul ke ada guli tu dalam bilik store tu. Kemudian suami sis pun pergilah. Ikutlah, kalau duduk belakang bontok dia jalan. Lepas tu buka pintu store. Lepas tu bilik masa tu store kemas lah kan. Memang store sentiasa kemas lah. Kemudian dia tengok lah, tak ada pun guli. Mananya gulinya? Manalah dah tahu sebab dengan bunyi guli kan. Bakut nak kata batu, kita tahu bunyi batu. Kalau batu dia tak melantun macam bunyi guli. Ni bunyi guli tik tik kan. Bukannya kita tak tahu kan. Kata, manalah awak ni merepek. Apa saya merepek pula? Kami duduk kelahi lah. Dia kata merepek lah. Kata, apa saya merepek pula? Memang duduk tengah-tengah makan, duduk mengacau guli jatuh kan. Lepas tu kata, tak ada apalah, mana ada guli, tak ada. Memang tak ada. Saya pun tengok memang tak ada guli, sebiji guli pun tak ada. Kan, memang rumah kami ada guli, tapi guli tu duduk dalam akuarium. Suami saya ada beli ikan masa tu. Guli tu memang duduk dalam akuarium, tapi guli tu lepeh-lepeh. Kenapa tak guli dalam akuarium tu dia lepeh kan? Mustahil lah. Kalau guli lepeh, kalau baling, dia mesti pap saja kan. Ni kalau bulat dia tik 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 kan. Macam tu lah kisahnya. Tapi sis ni memang, walaupun sis tak boleh nampak benda-benda makhluk halus ni, tapi kadang-kadang boleh jugalah kita punya deria rasa kan. Sis pun selalu jugalah kena usik macam-macam, tapi dia usik-usik gitu je. Dia cuma bagi bunyi je. Bunyi kadang-kadang sis tengah masak kan. Buat macam bunyi macam tu tak, kadang orang lalu dia angin kan. Kita rasa tengah masak tu, kalau tinggal seorang memang selalu macam tu. Dia suka mengusik. Tak tahu sama ada si kecil, si kenet tu ke ataupun lain ke. Memang benda-benda mistik ni selalu. Okey satu lagi kejadian yang paling cuak sekali dalam rumah ni kan. Apa dia? Dia suka main masak-masak dalam rumah ni. Kadang-kadang selalunya kerap tengah hari lah, dalam pukul 1, pukul 2 dia masak-masak pula. Padahal kita dah masak dah kan. Lepas tu sis pula jenis, kalau lepas masak sis memang suka duduk dalam bilik. Memang jenis suka lepak dalam bilik kan. Maklumlah ada tu kan. Kan bila dah masak, berehat dalam bilik sambil-sambil belik handphone apa semua, tengok Facebook apa semua kan.
tengok apa ni, YouTube. Duduk dalam bilik lah, memang passion suka duduk dalam bilik. Anak-anak pun sama. Okey, kemudian padahal kita dah lepas masak tu kan. Lepas tu tiba-tiba bila dah dalam setengah jam dah masak, tiba-tiba berbau pula macam orang masak, berbau masakan lah kan. Tapi kerap bau, kadang-kadang rendang, kadang-kadang kari, padahal tak masak pun rendang kari bagai kan. Lepas tu bila dah berbau tu, kelang kabut lah pergi dapur kan. Bukan apa, takut kita terlupa. Kadang-kadang ingat aku tak tutup api ke masak tadi kan. Tapi aku tak masak kari pun, tapi bau kari kan. Kemudian kita pun berlari lah ke dapur, takut. Yelah kan, takut kot kita lupa nak tutup api ke masak tadi kan. Kemudian bila pergi dapur tak bau pun apa yang kita bau tu kan. Tu betul pelik lah. Tadi aku bau kari tapi tak ada pun. Lepas tu pergilah kat dapur, tak bau pun yang kita bau kan. Tu heran tu. Tapi rumah ni memang kerap. Satu lagi kejadian, masa tu bulan puasa, tahun ni lagi seminggu nak raya kan. Tengah hari tu saya sebutlah kuih raya kan, baru tengah-tengah genting kuih raya tu, tiba-tiba bau rendang. Saya kata amboi sedapnya bau rendang. Padahal jiran sebelah tak ada tu. Jiran sebelah kami kerap tak ada, lagi pun kalau ada pun jauh. Jarang lah dia kalau masak berbau sebab jauh kan. Jiran sebelah kanan pokok sawit. Jiran, tapi balik sawit tu memang jiran kami jauh-jauh lah. Rumah kami kan sebiji-sebiji, rumah staff sebiji-sebiji, jauh lah jarak antara rumah kami ni, jauh. Jadi jiran sebelah tu dia selalu kerap balik kampung. Awal-awal lagi dah balik kampung dah kan. Lepas tu saya kata, siapa pula buat rendang ni pukul 12.30 hari ni? Belakang rumah memang hutan sawit, kebun sawit kan. Lepas tu kata, tak sabar-sabar nak ungkung nak raya. Lepas tu melantak engkau lah, janji aku. Lepas tu sis pun type, sis ni aktif Facebook. Jadi apa-apa hal set up lah dalam Facebook. Set up, sis tulis status, tak sabar-sabar engkau nak raya ya. Tengah hari engkau buat rendang dah. Kata orang raya lah seminggu, engkau awal-awal lah engkau buat rendang dah. Tak kisah lah. Lepas tu sis pun buat kuih raya macam tu. So memang rumah ni kerap berbau masakan. Kira macam macam ada orang bunian bersama. Wallahualam kan. Janji kau jangan muncul depan aku sudah. Kalau setakat bau-bau tu, terasa tu, yang tu dah perkara biasa dah. Jadi bila benda tu dah selalu kita alami, jadi tak kisah kan. Yelah sebab tak nampak kan. Kalau nampak takutlah juga kan. Okey lah, tu je lah. Okey lah, nanti kita sambung episod akan datang. Had 10 minit sahaja. Lagi lama-lama orang tak suka kan. Okey, nanti kita sambung pada episod lain, InsyaAllah. Okey, jangan lupa tekan subscribe, like dan komen. Okey, bye.